InsyaAllah. Jadi tadilah berkenaan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann innal ba'dal zann is wala tajassasu wa la yatab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmal akhihi maita faqarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Lihat mana balik, wahai orang anda beriman, jauhkan oleh kamu daripada sebahagian daripada perbuatan buruk sangka, ataupun kebanyakan daripada buruk sangka. Kerana sebahagian buruk sangka itu adalah membawa pada dosa. Maknanya bukan semua, kalau ikut pada ayat ni, bukan semua buruk sangka itu buat pada dosa. Ada juga keburukan-keburukan buruk sangka yang ada kebaikannya. Tapi kebanyakanlah. Tetapi ada juga kebaikan dia tu, tetap juga ada lah, walaupun tak banyak. Kemudian yang kedua tadi, wala tajassasu, jangan mengintip. Mengintip, cari kesalahan orang. Memang Islam tak galak-galak. Kalau boleh kita dah tahu orang tu kalau dia buat jahat, kan, kalau boleh memang kita suruh tutup. Dia buat benda tak elok, kita tutup. Tapi kalau dah banyak sangat dia buat, takkan kita nak tutup? Betul tak? Kenapa? Nanti orang lain akan ikut. Nampak? Orang lain akan terpengaruh dan orang lain pun buat sama juga. Macam tu. Itu sebabnya tengoklah keadaan macam mana. Cuma kalau pihak berkuasa dah tahu, wajib pihak berkuasa mengambil tindakan. Kemudian jangan mengumpat, kerana orang mengumpat ni barat macam makan daging saudara yang telah mati. Tengoklah, takkan kita nak makan daging saudara telah mati. Ini ayat berbentuk macam ayat perumpamaan lah. Orang mengumpat tu macam makan daging saudara yang telah mati. Ini macam satu ayat perbandingan, perumpamaan. Nak nyatakan pada kita bahawa buruknya perbuatan itu, hinanya perbuatan itu, mana siapa mengumpat macam makan daging saudara telah mati. Tentu kita tak larat nak makan, kan, tak mampu kita makan daging saudara mati. Dan bertakwalah kepada Allah Taala cinta pada orang yang banyak bertaubat dan Maha Penyayang. Maha bertaubat, Allah Taala Maha menerima taubat dan Maha mengasihani. Baik, seterusnya tuan, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya berkata, Rasulullah bersabda, iyyakum wal ghibah fa inna al-ghibah asyaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allah alaihi wa inna sahibal ghibah la yufaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Maksudnya apa tuan-tuan? Iyyakum, maksud iyyakum ni makna jauhilah. Asal makna iyyakum ni akan kamu. Asal makna iyyakum ni akan kamu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Jadi punya tasrif. Jadi tasrif tu, kalau kita mengaji bab tasrif, kita akan jumpa. Asal iyakum ni iyahu, 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 iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya inana. Dia ada tasrif dia. Macam ananahnu lah. Wa huwa huma hum. Ya huma huna. Anta antuma antum. Anti antuma tuna. Ananahnu. Ananahnu kan? Tasrif. Tasrif ganti nama diri. Domain. Sin domain lah. Yakum juga ganti nama diri juga. Tapi yang pada kum tu ganti nama diri. Yakum. Cuma dia dah telah menjadi satu istilah dalam bahasa Arab. Maksud yakum ni mana jauhkan oleh kamu. Jauhkan oleh kamu wal ghibah, perbuatan mengumpat, dia kata.
Kenapa? Fa innal ghibah asyanu bin zina, kerana sesungguhnya ghibah ni, mengumpat ni termasuk perbuatan yang terlebih keji daripada zina. Terlebih keji pada zina. Qila lahu, dikatakan orang, kaifa, bagaimana ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu, maka Nabi sallallahu berkata, inna rajula, sesungguhnya lelaki, qad yazni, kadang-kadang dia berzina, wa yatubu, kemudian dia bertaubat, fa yatubu alaihi, maka Allah Taala menerima taubat dia. Allah Taala menerima taubat dia. Hasil pada zina tadi dia bertaubat, Allah Taala terima taubatnya insya-Allah. Tapi dengan taubat nasuha lah. Macam tu. Wa inna sahibul ghibah, dan sesungguhnya si sahib ghibah, mana orang suka mengumpat, la yufaru lahu, tidak diampunkan baginya dosanya, hatta, sehingga yaghfira lahu sahibahu, sehingga diampunkan dosanya bagi orang yang kena ngumpat tadi. Tu bahaya ngumpat tu. Dia lebih keji daripada zina tu. Bagi orang zina lagi teruk daripada ngumpat. Ngumpat ni sikit-sikit je dia kata, tak teruk pun. Tapi dia tak tahu orang yang dengar tu. Mana tahu orang dengar tu dia marah. Apa yang kita ngumpat tu? Jadi dosa kita tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana kita tak minta ampun, tak minta maaf orang tadi. Sama juga dalam bab zalim. Zalim kan bagi pada tiga kan. Pertama, zalim pada Allah. Yang kedua, zalim pada orang lain. Yang ketiga, zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri. Zalim pada Allah, mungkin kita boleh taubat dan sebagainya. Zalim pada diri sendiri pun kita boleh bertaubat. Tapi zalim pada kawan ni masalahnya. Zalim pada kawan, menzalimi kawan. Dosa kita tidak diampunkan sehingga kita minta maaf pada orang yang telah pun kita zalimkan tadi. Sama juga dalam bab ghibah, mengumpat, sama jugalah. Macam tu. Baik. Kita lihat terjemahan dia. Kamu naklah menjauhi perbuatan mengumpat kerana ia lebih bahaya pada zina. Ketika Nabi ditanya kenapa ia lebih bahaya pada zina, baginda menjawab, kerana seorang lelaki yang berzina lalu dia bertaubat, Allah Ta'ala menerima taubatnya, insya-Allah. Tapi dengan taubat apa tadi? Nasuha. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat tidak akan diampun kepadanya dosanya kerana umpatan tadi, melainkan orang yang diumpat tu memaafkan. Masya-Allah. Kan payah kan kita tu kan. Nak kena cari pula orang tu. Kalau orang maafkan tu okeylah, kalau tak maafkan. Tak maafkan susah juga. Dia pun susah, kita pun susah. Sebab apa? Besok akhirat kena jumpa balik. Poinlah cari kan kat akhirat tu, jumlah manusia yang ramai daripada umat Nabi Adam sampai umat Rasulullah. Kan susah nak jumpa. Kan? Poinlah mencari yang penting kita dah minta maaf Tapi itulah, walaupun kita dah minta maaf, lagi dia tak maafkan, lalah serah pada Allah lah. Serahlah pada Allah Ta'ala. Baik. Baik, kemudian ada tadi riwayat daripada Imam Bahaqi, Imam Tabrani, Abu Asy'ah dan Ibnu Abi Dunya. Okey. Sejak apa tu biodata, orang-orang ni ada, ulama-ulama ni semua ada kat situ. Imam Bahaqi ada tak? Imam Bahaqi ada tak? Yang ada Imam Tabrani. Okey, Tabrani ada, Abu Asy'ah pun ada, Ibnu Abi Dunya pun ada. Kita lihat kat situ. Ibnu Abi Dunya nombor 96 tu. 96, 97. 95, 94, 95, 96. Okey, Ibnu Abi Dunya, nama sebenar siapa? Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya Al-Baghdadi, di mana dilahirkan di Baghdad pada tahun 208 Hijrah. Meninggal pada tahun 282 Hijrah. Ibnu Katsir menyatakan bahawa dalam kitab Nihayah wal Bidayah, Bidayah wal Nihayah, dia kata beliau siapa? Abi Dunya terkenal dengan karangan yang banyak bermanfaat.
dan bermutu dan terkenal dia. Beliau seorang yang benar, seorang yang hafiz, dan juga mempunyai maruah diri. Ini kelebihannya ada pada Ibnu Abi Dunya lah. Baik, seterusnya tuan-tuan, 97. Dalam hari lain disebutkan seksaan untuk orang mengumpat. Okey, ni tentang orang mengumpat juga. Ada satu hadis riwayat daripada Jibril alaihissalam. Jibril riwayat Ahmad dan Abu Daud berkenaan dengan Jibril bersama dengan Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Tak silap saya, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita dah dekat kata Isra' Mi'raj ni pada 27 Rejab kan. Biasanya kita akan sambut Isra' Mi'raj lah. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu liunirahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Makkahul Mukarramah ke Masjidil Haram di Palestin. Kan? Yang mana kami berkati di sekitarnya. Untuk kami menunjukkan pada kamu tanda-tanda kebesaran kuasaan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala itu Maha melihat. Maha melihat, basir, kemudian Maha mendengar. Okey? Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah peristiwa yang benar-benar berlaku. Peristiwa yang benar berlaku, dan Nabi Isra' dan Mi'raj dengan ruh dan juga jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada pelbagai pandangan lain menyatakan Nabi ruh dengan dalam mimpi lah, Nabi ruh dengan Nabi Isra' Mi'raj dengan ruh saja dan sebagainya. Tapi pendapat yang kuat menyatakan Nabi Isra' Mi'raj dengan ruh dan batang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka sudah tentu tak terjadi fitnah. Kalau Isra' Mi'raj dalam mimpi, mana terjadi fitnah? Ataupun Isra' Mi'raj dengan ruh, jasad, batang tubuh tak pergi, ni pun tak jadi fitnah. Jadi yang menjadi fitnah tu bila Nabi naik ke langit dengan ruh dan batang tubuh Rasulullah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra' ayat 20, tersilap saya, dia kata wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Tiada kami jadikan penglihatan yang kau melihat dengannya pada malam Isra' kecuali ianya menjadi fitnah kepada manusia. Dia jadi fitnah, ujian pada manusia. Apa tak? Kalau tak, sudah tentu tak jadi ujian. Kalau dalam mimpi Nabi Isra' Mi'raj, takkan terjadi ujian apa-apa. Nampak? Baik. Kita lihat dia punya hadis tu. Lama urijabi maradu biqaumin lahum asfarun min nuhasin yahmishuna wujuhum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i allazina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna fi a'radihim. Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku-kuku daripada tembaga. Kuku-kuku daripada tembaga. Mereka mencakar-cakar muka-muka dan dada-dada mereka sendiri. Lalu aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Kerana Jibril ada bersama dengan Nabi kan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Maka Rasulullah tanya dengan Jibril, siapakah mereka itu? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan daging-daging manusia, iaitunya suka mengumpat dan mencela kehormatan manusia. Suka mengumpat dan juga mencela. Cela ni macam memakilah, memaki, hamun, kan? Mengaibkan orang dan sebagainya di depan orang lain. Betul tak? Ini pun sama juga lah. Kemudian Imam Ahmad menyatakan bahawa renunglah wahai hamba-hamba Allah Ta'ala sekalian, alangkah buruknya sifat gibah itu. Nampak? Alangkah buruk, bukan buruk. Alangkah buruknya sifat gibah, mengumpat. Dan alangkah keji orang yang mengumpat orang lain. Tetapi malangnya perkara ini mudah sekali menimpa manusia, kecuali orang-orang yang telah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini amat sedikit sekali jumlah bilangannya. Seterusnya beliau berkata, apabila kamu dapati seseorang
kecacatan dan kekurangan atau keaiban pada diri seorang Muslim, dan kamu berasa wajib untuk membetulkannya, maka dengan beri nasihat ketika kamu bersamanya sendirian. Bagi nasihat tu secara sendirian. Itu cara yang terbaik lah. Jangan terus kita maki mahamun di depan orang ramai. Kita bagi nasihat secara sendirian, face to face kan, sudah kita kan. Kemudian jika kamu gagal ataupun dia tak mendapat taufik daripada Allah Ta'ala atas nasihat kamu tadi, maka demikian tadi menunjukkan bahawa kamu mempunyai kekurangan dalam peribadi kamu sendiri. Maksudnya kat situ kita ada kekurangan. Kalau kita nasihatkan itu, orang tak nak dengar cakap kita. Maknanya di kita pun ada kurang. Banyak daripada kita ni disalahkan orang tu. Dengan cakap dia kan, lantaklah kau pergilah kau beramai tu kan. Nanti biasanya guna istilah macam tu lah. Kita bagi nasihat tak nak dengar. Tapi sebenarnya yang sepatutnya, kata Imam Al-Haddad, dia kata sebaiknya kita cek diri kita sendiri. Kemungkinan kita ni ada kelemahan, kekurangan, mungkin bahasa yang kita gunakan tak sesuai dan sebagainya, ataupun bahasa yang kita gunakan tu tak masuk dalam hati dia, pemikiran dan sebagainya, sehingga kan dia tidak mau mendengar apa yang kita cakap lah, gitu. Baiklah. Lantaran itu tuan, jangan kamu menambah suatu kekurangan yang lain yang lebih buruk daripada kekurangan yang pertama itu dengan mendedahkan rahsianya. Nampak? Kita dah tahu kita ada kurang, dah lemah. So jangan kita tunjukkan lagi kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Kita dedahkan rahsia dia. Kita dedahkan keburukan dia kepada orang lain. Dan kita buka kaibannya pada orang lain, sedangkan dia tidak ada bersama-sama dengan kamu di situ. Kelak kamu mengumpul dua kecelakaan sekaligus dan menarik kepadanya pula dua bencana yang lain. Mencari kan dua bencana lain. Takut nanti kamu pilih akhirat kan, Nabi kata. Maknanya kita cerita buruk orang, maki hamun orang dan sebagainya. Akhirnya besok segala kebaikan yang kita ada bagi pada dia pula. Segala kebaikan yang kita ada ni kita bagi kat dia pula. Percuma yang kita bagi kat dia. Lepas tu kelemahan dia, dosa dia pula kita pula kena tanggung. Gitu. Kalau macam tu kita macam nasihat orang tu, dia tak elak. Mana kita diam je lah. Diam je lah. Kalau orang nasihat, kita dengar, kita pula ke orang lain, budak tu. Budak tu dogi kan. Dogi lah, apa lah kan. Dia dah cerita, dah siap tak nak dengar kan. Mana kita ada dua kelemahan situ lah. Satu kelemahan kita tak mampu nasihat dia. Satu kelemahan kita buka aib dia pula. Mana dua kelemahan situ. Sebaik diam lah. Sebaik diam lah. Ataupun cari orang lain lah. Cari orang lain yang mungkin boleh bagi nasihat pada dia. Orang lain dah rasa begitu lah. Kita pula cerita kat orang tu, nak dia bagi dia. Yalah, tu masalah tu. Tu masalah kalau kita cerita ke orang lain. Kalau kita nak cerita, saya rasa boleh. Tapi orang yang betul-betul amanah lah. Orang yang betul-betul amanah, yang boleh bagi nasihat. Itu yang paling baik. Tak? Kerana dalam mencegah benda ma'ruf, benda tak elok pun, kan ta'awun juga. Bantu-membantu. Kan Allah Ta'ala sebut, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-membantu oleh kamu dalam perkara takwa. Berkebaikan dan takwa. Jangan kamu bantu-bantu dalam perkara dosa dan maksiat. Betul tak? Semua boleh kita masuk dalam kategori ajak beritahu orang lain supaya bantu kita. Itu bagi nasihat pada orang itu. Yes, orang yang sesuai lah yang boleh bagi nasihat pada dia. Yang penting kita nasihat tadi, kita buka keaiban kepada orang lain supaya orang lain bagi nasihat dia. Kalau tidak nanti dia akan terus macam tu lah.
Macam tu. Baik. Jadi perkara ini disebut dalam kitab An-Nasihah Ad-Diniyah dan Wasiat Agama dan Wasiat Iman. Yang dikarang tersilap saya ni Imam Al-Haddad ni lah. Baik, kemudian memukiri janji. Ni pun termasuk dalam perkara-perkara yang tidak digalakkan. Dia ada berapa tu? Cara mensyukuri nikmat lidah, kan? Naklah kita jauhkan daripada perkara-perkara. Pertama, berdusta hari tu. Lepas berdusta, berghibah, mengumpat. Mengumpat, lepas tu mukir janji. Nombor 2, mukir janji. Mukir janji ni kita ambil satu je, ada sikit je. Ia adalah salah satu tanda orang munafik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza utmina khana. Tanda munafik, orang munafik ada 3. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mungkin janji. Apabila diberikan amanah, dia mengkhianati amanah. Dah bagi amanah tapi tak buat. Nama je amanah, nama je peti amanah. Contoh kan, nama peti amanah tapi tak amanah. Sensitif tu benda tu. Benda sensitif. Itulah kadang malin nak sebut. Kadang malin nak sebut. Okey, tak apa. Jadi dalam hadis ni tuan, dalam hadis ni nak nyata pada kita 3 tanda munafik. Tapi kalau satu saja, ustaz, macam mana? Iza hadasa kazaba, bila dia tak bohong. Tapi bila dia manahkan, dia amanah. Apabila dia berjanji, dia tunai janji. Nampak tak? Tapi bila cakap bohong. Adakah termasuk dalam munafik juga? Munafik juga, tapi munafik yang bukan sempurna munafik. Silah kita lah. Dia tidak tamam. Tidak tamam munafik. Mana tidak sempurna munafik dia. Tetapi dah ada ciri-ciri tu. Ciri-ciri dia dah ada. Mana 1/3 daripada ciri munafik tu dah ada lah. Apa kalau dia 2 ada ciri munafik, mana 2/3 daripada ciri munafik. Kalau 3 ada, sempurnalah sifat munafik yang ada pada orang itu. Ni riwayat daripada Asy-Syaikhan. Kemudian yang keempat, bertengkar dan berkata-kata sesuatu yang tidak memberi manfaat. Saya rasa cukuplah sekadar tu perbincangan kita malam itu, dan insya-Allah akan datang kita sambung semula dah. Minggu depan kita tak pasti lagi sama ada atau tidak. Kita akan bagi maklumat yang secepat mungkin lah besok. Kalau ada, mana minggu depan kita akan teruskan. Kalau tak ada, kita tangguhlah. Ada soalan lagi? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'ana mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatayya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana ma'alifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum.